Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar cikgu-cikgu, cikgu-cikgi, pensyarah-pensyarah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa dan seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi sekalian. So, hari ini merupakan hari bercuti bagi boleh dikatakan hampir semua negeri, hari Sabtu kan. Jadi yang bersekutu, bukan bersekutu, negeri-negeri selat, negeri-negeri tak selat, semua bercuti pada hari Sabtu kecuali memang kena bekerja. So, saya Cikgu Azra sampai bila dan seperti yang saya selalu maklumkan, kita punya rancangan iaitu spontan Cikgu Azra sampai bila ke udara setiap hari. Pukul 8 pagi, hari Isnin hingga Jumaat. Tapi itulah kadang-kadang apabila banyak permintaan, banyak persoalan, isu-isu tertentu, jadi hari Sabtu, mungkin hari Ahad pun kita bersiaran secara langsung. Okey, so saya mengucapkan terima kasih kerana menonton dan saya doakan anda sentiasa ceria, diberikan kebahagiaan bersama-sama dengan keluarga yang tersayang. Wa ima, walaupun mungkin ada yang bekerja pada hari ini. Alright, so soalan yang ditanya yang selalu menjadi igawan suami ataupun menjadi kerisauan, ya. Sebab apa? Tak terjawab-jawab soalan ni. Apa soalannya, cikgu? Soalannya ialah, okey, cikgu boleh ke buat bisnes? Ataupun kaki tangan kerajaan ni boleh ke buat bisnes? Tak salah ke? Kenapa ramai sangat yang buat bisnes macam menyorok-nyorok je buat bisnes. Bos, bos. Bos ada bos. Okey, 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 okey. Tut, 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 tut. Tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak menjelaskan ya perkara tersebut. Ya, perkara tersebut. Boleh ke kaki tangan buat bisnes? Terutamanya cikgu. Boleh. Cikgu ramai buat bisnes kan. Saya tak pasti kaki tangan lain pun ramai juga buat bisnes rasanya. Okay. Tapi mereka macam takut-takut. Macam buat dosa lah apabila nak buat bisnes tu. Kan? Jadi hari ini kita akan huraikan boleh ke kaki tangan awam buat bisnes? Jawapannya boleh. Mana boleh cikgu? Tak boleh. Itulah yang selalunya kita dengar. Itulah yang menjadi sebab dan juga asbab buat bisnes tapi macam takut-takut je. Takut-takut je. Bukannya untung banyak pun. Tetapi asal salah tu lebih banyak daripada keuntungan yang dia dapat. Alright. So, mungkin tanya kenapa saya tak pakai spek hari ni. Ya, memang saya kena buka spek sebab saya ni rabun jauh ya. Di tangan saya ni, okey, nampak macam terbalik ni. Tak apalah, saya baca. Di tangan saya ni ialah Warta Kerajaan Seri Paduka Baginda. Okey. Berkaitan dengan apa yang tertulis di sini. Warta ni dikeluarkan pada 25 November 1993. Tambahan nombor 70 ya. Apa bondo ni cikgu? Tak apa, bagi saya baca. PUA 395, Perlembagaan Persekutuan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam. Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Inilah apabila kita nak cerita pasal boleh ke kaki tangan kerajaan ni berbisnes? Berbisnes dikira sebagai aktiviti luar ataupun kerja luar, ya, kerja luar. Samalah juga macam kita bela lembu, kan? Bela lembu kerja luar tu. Terlibat dengan persatuan, jadi pengurusi taman ke, pengurusi rukun tetangga ke, tak kisahlah, AJK je ke, itu juga dikira sebagai kegiatan luar. Dan dalam prestasi seseorang kaki tangan kerajaan, dia kena masukkan apa kan dia punya sumbangan kegiatan luar. Inilah, ada dalam ni. Ada dalam ni.
Saya baca. Tapi saya nak spesifikkan kepada soalan yang selalu ditanya. Boleh ke kaki tangan kerajaan berbisnes? Okey, dengar sini. Dalam perkara 5. Okey, dalam perkara 5 ni ialah bahagian 1, ya, bahagian 1 perkara 5. Okey. Perkara 5 sub perkara 1. Kecuali, okey, biar saya baca, okey. Apabila membaca perkataan ataupun ayat-ayat undang-undang ni, okey, kita kena baca secara bersekali ataupun kena faham dahulu setiap satu peraturan, sub peraturan, apa benda sub peraturan, tak apa, layan je lah kan. Okey. Saya pun sebelum ni tak apa tahu, ya. Tapi ini saya rasa tanggungjawab saya lah untuk kongsikan. Sebab ramai sangat kaki tangan kerajaan yang buat bisnes, dia takut. Kau buat je lah. Ada syarat dia. Memanglah ada syarat, kan? Dah lah dapat gaji pada kerajaan. Tapi, of course, pendapatan yang kita dapat tu mungkin mengakibatkan tuan-tuan perempuan melakukan pekerjaan luar. Dan dalam peraturan ni, dia kata pekerjaan luar. Okey? Perkara 5 kurungan 1. Okey, dia kata apa? Kecuali setakat yang dia dikendaki dalam perjalanan tugasnya atau diberi kuasa dengan nyata oleh ketua jabatannya untuk berbuat demikian. Tu ayat undang-undang. Seseorang pegawai tidak boleh, dengar. Okey. Dengar dulu. Apa yang tidak boleh? A. Mengambil bahagian secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan atau perjalanan apa-apa perusahaan komersial, pertanian atau perindustrian. B. Relax dulu. Dengar. B. Mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana institusi, syarikat, firma atau individu persendirian. C. Sebagai seorang pakar, memberi apa-apa laporan atau keterangan pakar sama ada dengan percuma atau mendapat upah, atau D. Bertugas sebagai seorang wasi, pentadbir atau penerima. Kalau dengar tu macam, alah, tak boleh lah kan? Dengar. Ini yang pertama ni dia nak menjelaskan dahulu. Okey, sub perkara 1 dalam perkara 5. Alright? Dalam apa khabar usahawan susu? Wah, alright. Okey, tahniah. Saya bagi wave sikit. Okey. Boleh share kan? Okey, usahawan susu kalau saya dapat tahu apakah nama tuan kan dan dari mana, okey, supaya kita dapat kongsikan. Ini penting. Sebab apa? Ramai sangat kaki tangan kerajaan dia kata dia macam berdosa lah buat bisnes sampai ke tahap tu. Ya Allah, hai. Okey, itu perkara 5 sub perkara 1. Kita tengok Sub perkara 2 dia kata apa? Walau apapun peruntukan sub perkara 1, seseorang pegawai boleh memohon kebenaran bertulis daripada ketua jabatan untuk mengusahakan perkhidmatan tertentu daripada jenis yang disebutkan dalam sub perkara 1 bagi faedah dirinya atau saudara maranya yang dekat atau bagi mana-mana badan yang tidak mencari keuntungan yang dia ialah seorang pemegang jawatan dalam badan tersebut. Perkataannya ialah seseorang pegawai boleh memohon kebenaran bertulis. So apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Maksudnya simple sahaja. Okey, simple je. Buat bisnes, buatlah, tak ada masalah. Okey? Kena bagi tahu. Kena maklumkan kepada ketua jabatan, bos kita. Bos kita kena bagi tahu. Yang jadi masalah dia ialah apabila kita tak bagi tahu. Tuan-tuan puan, ramai sangat ustaz-ustaz, kan ustaz-ustaz, cikgu-cikgu, ustazah, kan bagi ceramah kat masjid tu. Itu dikira sebagai pekerjaan luar. Masalah dia ialah apabila dia tak bagi tahu yang dia buat tu, dah lah dapat duit sebagainya. Itu tak ada masalah. Itu bukannya nak sekat rezeki siapa-siapa. Ini peraturan tuan-tuan. Peraturan. Okey, baik. Perkara 3, dengar. Dengan menimbangkan sama ada kebenaran di bawah sub peraturan 2 patut diberi atau tidak,
Okey. Ketua jabatan hendaklah mengambil perhatian akan tata kelakuan yang ditetapkan dalam peraturan 4 dan khususnya hendaklah memastikan bahawa pekerjaan luar itu, dengar, A, tidak dilakukan semasa waktu pejabat atau semasa pegawai itu dikehendaki menjalankan tugas rasminya. Maksudnya kau bekerja, kau janganlah buat bisnes. Masalah dia ialah apa? Masalah dia ialah apabila dia diberi tanggungjawab, diberi tugas, waktu tu sibuk buat bisnes. Tak boleh lah. Sebab itulah apa ni menjadi masalah tu, ya. B, tidak akan dengan apa-apa cara berkecenderungan untuk menjejaskan kegunaan pegawai itu sebagai seorang pengkhidmat awam dan okey, tidak akan dengan apa-apa cara kecenderungan untuk bercanggah dengan kepentingan jabatan atau menjadi tak konsisten dengan kedudukan pegawai itu sebagai seorang pengkhidmat awam. Okey? Maksudnya, kau orang bisnes-bisnes lah, kau nak buka kedai, buka lah. Sedia berhad ke, tak sedia berhad ke, terpulang, tak ada masalah. Dengan syarat, yang pertama sekali, minta kebenaran. Yang kedua, kau janganlah pula, okey, kau promote lebih-lebih waktu bekerja. Itu maksud dia. Faham ke faham? Tak marah pun. Ni nak bagi tahu sebab ramai kaki tangan kerajaan memang buat bisnes. Saya faham. Okey? Saya faham. Apabila mereka buat bisnes, sebab apa? Mesti ada sebab. Bukan saja-saja. I sukalah I punya hobi. Wah, Imam kalau hobi pun tak ada masalah. Bagi tahu bos. Okey? Okey. Baik. Yang keempat, sub peraturan keempat, kecuali setakat yang ditetapkan selainnya, segala jumlah wang yang diterima oleh seseorang pegawai sebagai saraan ataupun memberi mana-mana perkhidmatan yang disebutkan dalam sub perkara 1 hendaklah dibayar ke dalam perbendaharaan persekutuan sementara menunggu keputusan perbendaharaan tentang amount jika ada yang boleh disimpan oleh pegawai itu sendiri atau oleh anggota kaki tangannya. Okey, maksudnya kat sini ialah berkaitan dengan penerimaan wang. Okey. Yang basically dia yang paling penting sekali ialah mintalah kebenaran. Itu je. Buat satu surat. Okey. Makluman pekerjaan simple je. Okey. Macam ni. Saya ambil contoh saya lah Saya pengurusi taman. Saya juga pengurusi rukun tetangga. Saya juga pengurusi apa lagi terlibat dengan NGO tertentu. Okey, saya juga terlibat dalam apa ni website yang saya bina ataupun bisnes yang saya buat. Okey. So, senaraikan. Okey, senaraikan. Okay, adalah dimaklumkan bahawa berikut merupakan pekerjaan luar yang dilaksanakan oleh saya sepanjang ataupun yang dilakukan oleh saya. Simple je, simple ayat dia. Ayat dia boleh lah. Nanti kalau nak tahu apa semua, cuba komen di bawah. Jadi kita boleh kongsi. Okay, dalam grup kita lah. Dalam grup Telegram kita. Apa susah? Kan? Sebab itu kita ada community. Right? Community untuk kita bincangkan apa masalahnya kaki tangan kerajaan ni, buat bisnes dan sebagainya. Alright? Okay. Baik. In fact, saya telah pun menghadiri satu kursus waktu tu. Agak lama dah lah. Saya tak ingat tahun bila. Yang bercakap tu ialah pegawai daripada JPA. Ya, Jabatan Perkhidmatan Awam. Okay, JPA. Dia bagi spesifik. Okay, spesifik dalam waktu tu ialah untuk memperkasakan ekonomi Bumiputera. Dan dia cerita tentang pasal buat bisnes ni. So, tak perlulah nak takut tuan-tuan puan. Apa nak takut? Ni Ni dokumen dah ada. Dokumen dah ada. Baik. Ada juga kerisauan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab yalah. Minta maaf, kita kurang membaca itu je kan. Okey. Ni saya dah bagi tahu dah ni. Perlembagaan Sekutuan kot. Warta Kerajaan Seri Paduka Baginda. Seri Paduka Baginda tu. Right? Okey. Dan saya suka nak bagi tahu satu lagi ialah keberhutangan yang tinggi. Ada sini tapi nantilah kita share kemudian.
Kenapa saya sentuh tentang keberhutangan yang tinggi? Tuan-tuan perempuan, kaki tangan kerajaan, wahai kaki tangan kerajaan. Okey. Tuan-tuan perempuan, kenapa tuan-tuan perempuan buat bisnes? Of course, salah satunya dalam ni juga ialah keberhutangan yang tinggi. So, kalau kita tak buat bisnes, nak minta duit ke orang, apa ce? Buat pinjaman korek lubang lagi. Satu-satu jalannya buat bisnes lah tuan-tuan. Ha. Kata jangan keberhutangan yang tinggi. So, takkan tak buat apa-apa nak atasinya. Kan? Okey. Hai Syazah. Waalaikumsalam. Baik. Jadi, kesimpulannya, boleh buat bisnes dengan syarat minta ataupun mesti dengan makluman kepada ketua jabatan. Itulah perkongsian saya pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Jika anda suka dengan video ini, pastikan anda like. Jika anda ada sebarang soalan, pertanyaan ataupun mungkin ada pandangan, tinggalkan di ruang komen. Dan jika saya amat berharap kalau tuan-tuan dapat share lah, ya, dapat share video ini kepada ramai kaki tangan kerajaan tu yang buat bisnes, yang rasa takut sebab buat bisnes. Okey. So ni dah ada dah ni. Warta kerajaan lagi tentang kegiatan ataupun pekerjaan luar. Pekerjaan luar merupakan sebahagian pada kegiatan luar yang perlu kita submit dalam kita punya prestasi. Alright. Okey. Dan subscribe lah. Banyak lagi maklumat yang kita boleh berikan. Seperti anak saya kata, bukan subscribe. Alright, okay, jumpa lagi. Saya Cikgu Azra sampai bila dalam spontan Cikgu Azra sampai bila. Alright, kepakaran kita adalah membantu guru-guru, cikgu-cikgu yang boleh katakan berdosa lah, ya. Berdosa sebab apa? Berdosa sebab yalah, buat macam-macam bisnes masa bekerja. Apa kata? Okay, macam mana kita dapat selesaikan perkara ini dengan cara yang betul, okay? Dan teruskan anda menjadi seorang guru yang super dan pada masa sama kaya dan berjaya. Saya Cikgu Azra sampai bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.